Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramona Aming dalam Berita Sabah. Fasa peralihan ke endemik merupakan strategi membolehkan rakyat kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Dalam fasa peralihan ke endemik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan akan memasukkan had kapasiti 50% untuk aktiviti perkumpulan ramai bermula 1 April depan. Menurut penduduk yang ditemui pemberita Berita Sabah di Kota Kinabalu, masing-masing menyatakan bahwa pemansuhan ini dapat memudahkan mereka untuk melaksanakan tugas ketika negara memasuki era endemik. Kalau dimasukkan lebih baik kerana kalau online biasanya suara putus-putus, banyak maklumat tidak jelas. Jadi kalau mensuarat bersemuka itu lebih memudahkan. Pemalsuan ni okey juga lah, baik dari sebelum ni. Dia juga boleh memudahkan kami bertugas dan memudahkan kami jumpa orang ramai. Bagaimanapun, bagi Suryani, pematuhan operasi standard SOP perlu diutamakan ketika ini walaupun diberikan kelonggaran pada April depan. Kita punya Perdana Menteri sendiri mengatakan kelonggaran untuk lebih daripada 50% untuk bersama-sama dalam kelompok dewan ataupun keramaian. Itu amatlah baiklah. Tetapi bagi kita sebagai rakyat atau penduduk setempat, kita kena menjaga SOP lah yang ada ketika ini. Seterusnya, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau terus lantang dalam menuntut hak-hak negeri Sabah. Terbaru, beliau meminta kerajaan menyatakan kemajuan pelaksanaan tuntutan hak negeri Sabah berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 yang diperoleh hingga setakat ini. Contohnya dalam pemberian 40% pungutan cukai persekutuan pemberian kepada negeri Sabah. Apakah ini pernah dibincangkan? Dan kalau sudah dibincangkan, sejauh mana pencapaiannya? Atau kalau belum dibincangkan, kenapa tidak dibincangkan? Beliau berucap demikian dalam soalan tambahan kepada Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili dalam sidang Parlimen Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO, turut mempersoalkan sama ada kerajaan membuat sebarang perbincangan atau tidak mengenai hal-hal kependudukan negeri Sabah yang naik mendadak. Pada hari ini, penduduk negeri Sabah lebih 1 juta perbandingan negeri Sarawak, sedangkan pada tahun 1960 penduduk Sarawak sudah melebihi penduduk Sabah sebanyak 300,000. Sebab kependudukan ini ada kesan terhadap tuntutan sebelah hak-hak dia, terutama sekali dari segi mempertahankan integriti penduduk negeri Sabah. Jadi adakah yang berhormat melihat perkara kependudukan ini sebagai sesuatu yang penting dalam hal tuntutan kita terhadap persekutuan? Sementara itu, ini adalah respon Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Maximus J. Ongkili. Dan juga mengenai dengan perihal kenegaraan ataupun mengenai dengan kehadiran pendatang tanpa izin dan seterusnya, juga ada jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai dengan hal warga asing, dan ini juga akan turut kita bincang dan harap bahawa nanti penglibatan parti-parti dalam Dewan Undangan Negeri akan dapat diproses untuk menyelesaikan perkara kependudukan ini. Beralih ke berita jenayah. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang warga asing yang dipercayai menyeludup keluar petrol dan tong gas petroleum cecair LPG di perairan Pulau Omadal, Semporna, Ahad lepas. Menurut Komander Brigade PJA Sabah, Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias, operasi tersebut dijalankan pada pukul 9 pagi dan hasil pemeriksaan mendapati 6 jerikin berisi minyak petrol dan tong gas yang disembunyikan di dalam bot berkenaan. Kesemua barangan rampasan kemudiannya dibawa ke jeti Marin Semporna untuk tindakan lanjut, manakala suspek dibawa ke Hospital Besar Semporna untuk menjalani ujian COVID-19. Lanjutan dari itu, jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM2,734. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seterusnya, perkembangan COVID-19 dalam Sabah. Sabah mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 622 kes
yaitu menurun sebanyak 223 kes semalam. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu melaporkan kes tertinggi iaitu 192 kes, diikuti oleh Penampang 58 kes, Beaufort 47 kes dan Tuaran 42 kes. Manakala peratusan kes-kes sporadik simptomatik yang berpunca daripada jangkitan sporadik kekal menunjukkan angka tinggi iaitu hampir 64% daripada keseluruhan kes baharu di Sabah semalam. Bagaimanapun, tiada kluster baharu yang dilaporkan setakat ini. Sementara itu, sebanyak 612 kes daripada 622 kes semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 2 kes dalam kategori 3 dan 4, dan 6 kes dalam kategori 5. Berikutan berita luar negara. Seorang wanita muda dari Missouri, Amerika Syarikat, AS, mendakwa dirinya tidak mengetahui bahawa dia sedang mengandung seorang anak. Wanita terbabit Abby Violet berumur 20 tahun mengatakan tiada sebarang gejala yang menunjukkan dia hamil kerana berat badannya tidak bertambah. Malah dia juga mengalami kitaran haid seperti biasa. Menurut Abby, dia mengetahui dirinya hamil selepas mengalami kekejangan perut dan menjalani ujian imbasan ultrabunyi di hospital. Dokter seterusnya mengesahkan kandungannya berusia antara 35 hingga 37 minggu. Jelas dokter tersebut, kandungannya dipercayai berada di bahagian belakang tulang rusuk kerana tiada sebarang benjolan serta tendangan yang dirasakan oleh Abby sebelum ini. Berikutan dari itu, menurut laporan 7 News, Abby telah melahirkan bayi perempuan bernama Kalani berusia 11 bulan pada 30 Mac tahun lalu melalui pembedahan ketika usia kandungan 35 minggu. Sekian sahaja berita hari ini. Saya Ramona Aming. Salam hormat.